Nabi sembelih korban. Lepas sembelih korban baru Nabi bercukur. Urutan ini sunat bagi mazhab Syafi'i, wajib bagi mazhab Hanafi. Saya pernah urus orang Hanafi ini, orang Malaysia gitu, Pakistan, asal Pakistan. Sampai ke Mekah, dia tarik pas, Ustaz ke mana? Saya kata, saya tak maktab sekian-sekian, di hotel sekian-sekian. Dia datang jumpa. Kami ada 5 orang Ustaz. Kami nak buat ikut Hanafi itu. Boleh kau Ustaz tolong saya? Saya kata, saya cuba boleh tapi tak jamin. Yang pertama, nak cari orang nak sembelih korban. Nak sembelih korban pada 10 Zulhijjah. Ada tak ada? Harga tentu dah mahal. Dia kata harga tak apa. Okey, saya cuba. Saya pun cari kawan, ada kawan sanggup. Dia daripada Arafah, dia balik ke Mekah. Lepas Muzdalifah, dia balik ke Mekah jalan kaki. Di Mekah dia sembelih korban. Jadi saya kata okey, kena tunggu telefon saya. Dia pun, awak dah melontar telefon saya. Dia pun melontar telefon, Ustaz kami dah melontar. Tunggu, jangan cukur dulu. Saya bertelefon member ni, sembelih kami sekarang. Orang tu sembelih kami sejam, kemudian telefon ke, alhamdulillah Ustaz, semua 5 ekor dah siap sembelih. Saya telefon dia balik, bergunting, aku cukur sekarang. Jadi 5 orang boleh kita urus. Kalau 2,000 orang, pening kepada uruskan. Allah. Ada sebagai jemaah pergi sendiri pada di Mina, dia pergi ke Slaughterhouse, rumah sebelah sendiri, beli kambing. Pun tak apa, kalau boleh pergilah. Belilah kambing, kena dapat sunat kan. Kalau tidak ikut hukum kita boleh korban bila-bila masa saja daripada 10 hari bulan Zulhijjah sehingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Macam kita nak Malaysia lah. Bila-bila itu tak apa. Kalau saya bagi duit kat orang, pulang pada dia lah, nak sembelih bila. Kita nak beritahu pun tak berani lah. Tak buat kan. Ada jemaah pergi sendiri, pernah saya tengok dia pun pikul, daging dia ambil, nanti masalah dapat balik. Jumpa dengan saya, Ustaz, ni saya nak sedekah Ustaz, ni sekor kambing, kami dah sembelih tadi. Sudah, saya kata, mana ada dapur? Tuan, saya kata, kalau saya makan kambing ni jadi rimau saya. Pasal daging mentah kan? Oleh sebab itu, Tuan kena bawa pergi ke dapur muasasah tu, beri kepada tukang masak tu, biar dia masak. Lepas dia masak, dia makan lah, kan? Tak apalah, ada orang makan sah sebenarnya. Saya lucu jadi pikul balik 2 kilometer tu. Balik pikul, saya kata kesian betul. Kalau nak sembelih pun tinggal situlah. Biarlah urusan uruskan. Okey, bercukur, kemudian balik ke Mekah semula. Selepas bercukur terus Nabi ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Pada hari yang sama 10 Zulhijjah. Kita tak nak buat susah lah sekarang ni. Okey, kemudian bermalam pula di Mina. Patah balik sebelum ke Mina, bermalam untuk 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Melontar 3 jamarah pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selesailah haji yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu secara ringkas. So kita masuk ke bab lain pula. Ya. 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Yang Nabi buat tadi ke? Okey. Zulhijjah ni okey. Apa yang nak ulang? Oh, ini perjalanan Nabi. Ini sejarah ringkas perjalanan Nabi. Kita, saya cerita kita punya lah. Kita punya pada 8 Zulhijjah, saya akan bermula haji besok ni. Mula-mula saya akan cerita umrah sampai habis. Lepas tu saya akan start cerita haji ni bermula 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, apa perlu buat. Perjalanan kita 8 bulan kita bergerak terus ke Arafah. Sampai di Arafah di Mina, malam tu kita rehat. Okey, besok baru kita ukur 9 hari bulan. Lepas maghrib kita bergerak pergi ke Muzdalifah. Lepas tengah malam baru pergi ke Mina. Ada yang sampai ke Mina awal dia boleh guna malam tu juga. Kalau tidak kita akan uruskan besoknya 10 hari bulan hari raya haji.
Pergi melontar Jamarah Kubra dan gunting, dapat tahlul awal. Balik kita ke kemah, buka pakaian dah bebas, tinggal tidur je. 10 benda dah bebas daripada larang ihram. 11 pergi melontar, 12 pergi melontar, 13 melontar, balik ke Mekah, baru tahu haji, baru sa'i haji. Okey, itu pattern salah. Saya akan tunjukkan ada 4 cara. 4 pattern lah maknanya. Yang biasa kita buat seperti tadi, yang saya sebut tadi. Kita akan beritahu nanti satu persatu insya-Allah. Jangan risau. Ini cerita Nabi ini. Okey. Okey, kita sambung insya-Allah. Okey, apa makna haji? Sekadar pengetahuan. Haji dari segi bahasa ialah qasad atau menuju ke sesuatu, ke satu benda. Dan segi istilahnya ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji, kerana mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Haji bermakna kita pergi ke Mekah ni pada bulan-bulan tertentu. Bulan haji nama dia. Benda kita nak buat ibadat-ibadat termasuk dalam tu rukun haji, wajib haji, sunat haji. Dan ada syarat, tiap-tiap rukun tentang wajib tu ada syarat-syaratnya. Biar kita jelaskan satu persatu. Rukun haji ada 6. Okey, daripada niat ihram sampai kepada wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Okey. Sunnah. Wajib haji ada 6. Ini ibadat-ibadat ni. Apa niat haji di miqat, jaga larangan ihram, mabit di Muzdalifah pada 10 hari bulan Zulhijjah, mabit di Mina, melontar Jamarah Kubra pada 10 hari bulan dan melontar 3 jamarah. Dan 6. Ada yang lain itu sunat-sunat, akan kita cerita detail nanti insya-Allah. Bermakna ibadat-ibadat tu terkandung dalam tu, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya dan juga sunat-sunatnya. Baik, yang istimewa di sini adalah bulan-bulan haji. Bilakah bulan haji? 1 Syawal hingga sebelum subuh, sebelum fajar 10 Zulhijjah. Azan subuh, bulan haji dah habis. Bermakna niat haji mesti dilakukan antara paling awal 1 Syawal, terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, maghrib mana raya puasa itu 1 Syawal. Siapa niat haji pada masa itu, maka dalam ihram dia 2 bulan 10 hari. Sebab tu jangan main-main kan. Jangan ni belajar tak apa. Ada orang tanya saya zaman dulu, Ustaz, kita dah masuk bulan haji, tak boleh dah suruh orang belajar niat haji. Jadi saya nak mengajar tuan-tuan niat haji lah. Kasat kita ni yang kita pakai. Kita niat ke, kita belajar. Ya kan? Macam orang Kelantan zaman dulu, orang tua-tua pantang malam tak boleh sebut ular. Dia kena sebut cewek. Jadi budak majlis Quran sampai 4 ular ikan lagi, dia bertempat cewek ikan lagi. Dah tak ada ular malam. Bahaya. Okey, bermula 1 Syawal. 1 Syawal hari puasa, betul tak? Dan berakhir sebelum subuh 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah apa peristiwa? Hari raya haji. Okey. Niat haji mesti bermula. Sekarang niat haji tak sah. Lepas masuk malam raya puasa, niat haji sah. Paling lambat niat haji sebelum subuh malam raya haji. Paling lambat. Azan subuh tutup bulan haji. Tahun depan pula lah tunggu. Okey. Umrah pula nak beza dengan umrah. Umrah ialah dari segi bahasa ziarah. Dari segi istilah menziarahi Baitullahil Haram pada bila-bila masa. Tak ada bulan, sepanjang tahun, kerana mengerjakan ibadat-ibadat tertentu dan syarat-syaratnya. Syukurlah. Rukun umrah ada berapa? 5. Tak ada wukuf je. Sebab tu orang umrah jangan main-main. 80% hari dah ada dalam umrah. Banyak di umrah tak belajar balik dalam ihram. Pasal tahlul tak sah. Banyak saya pernah jumpa yang pegang Kaabah tiap kali tawaf. Pegang Kaabah. Kenapa pegang Kaabah? Seronok kain Kaabah lembut. Dia tak tahu itu tawafnya tidak sah. Saya kata berapa kali? Setiap kali. Maknanya daripada awal sampai akhir tak tahlul.
Saya kata, puan mulai sekarang jangan jimat. Itu penting saya nak jaga. Jangan jimat dulu. Yang nak ditegur kemudian. Mulai sekarang nak beritahu suami beli kambing seekor seorang. Kena buat dam ihsan. Sembelih kambing seekor seorang, mati kambing bunting. Niat tahlul baru halal. Baru kita bincang yang lain. Itu yang bertanya, yang tak bertanya. Saya kata macam mana? Yalah saya pergi kursus juga tapi sejak. Syarikat nak bawa orang pergi haji umrah kursus sejak. Waktu tu nak cerita kapal terbang, nak cerita hotel, nak cerita makan, cerita minum. Dia tinggal ceramah agama pendek ni. Saya ajar larangan ihram saja 2 jam. Paling cepat tu 2 jam. Kadang-kadang makan 1 hari. Nak jaga larangan ihram, apa yang boleh, apa tak boleh dan sebagainya. Okey, tak apa. Bila-bila masa perlu di sini, iaitu dalam umrah ada rukun dia 5. Niat ihram, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, tertib. Haji tertib pada kebanyakan rukun. Umrah tertib betul. Saya akan cerita detail nanti, jangan risau. Okay. Wajib umrah ada 2 je. Haji ada 6, dia 2. Dia tak ada mabit, tak ada melontar. Dia hanya niat ihram di miqat dan juga jaga larangan ihram. 2. Itu umrah. Okey, pada bila-bila masa, maksudnya sepanjang tahun boleh buat umrah kecuali dalam ihram haji. Orang ni buat haji tak habis lagi kerja haji dan niat umrah, tak sah niat umrah ni. Orang dalam ihram haji tidak sah niat umrah sehingga selesai semua rukun haji yang dia buat atau semua kerja haji dia buat baru boleh niat umrah. Sebaliknya orang dalam ihram umrah boleh niat haji. Dia panggil haji qiran, memasukkan haji ke dalam umrah. Ada 2 syarat, ada syarat. Dalam mazhab Syafi'i boleh niat haji dan ihram umrah dengan syarat belum mula tawaf. Sudah mula tawaf tak boleh dah. Kena selesai umrahnya dulu baru dia buat haji. Ini kita takut berlaku taratus sebab tu kita di Mekah sebelum pergi 8 Zulhijjah tadi, kalau kita 2-3 hari atau seminggu sebelum tu kita ada ceramah. Dipanggil apa ni, taklimat masyarakat. Saya boleh pastikan tuan-tuan umrah tuan-tuan betul-betul selesai. Takut tarapus. Tarapus mana bertindih, niat haji tak sah. Pergi makan angin gitu. Ada kes berlaku. Dekat nak balik dia bawa dia cerita. Dia buat umrah sunat. Umrah sunat ke banyak ni. Pergi buat haji sama buat umrah. Pergi buat umrah sunat, rambut dah tak ada. Dia kata rambut tak ada, tak payah penting lah. Rambut tak ada tu, tak ada panjang ke, tak ada pendek. Tunggul tak ada ke, botak licin ke tidak. Banyak perkara lagi. Dia kena tengok. Dia pun buat, dia tak gunting lah. Rambut ada tak panjang je, tak gunting. Dia pun pergi niat 8 Zulhijjah niat haji. Semua mazhab tak boleh daripada masa. Dan segi nak yang boleh mazhab Syafi'i boleh niat haji sekiranya belum mula tawaf. Dalam mazhab Maliki boleh mudah sikit, boleh niat haji sebelum sembahyang sunat tawaf. Jemaah tadi dah sa'i selesai, pergi haji, balik dah, tak boleh nak buat dah haji tahun tu. Timbul isu, apabila kita cerita menangis-nangis, macam mana saya akhir sekali bincang apa rujuk apa semua terpaksalah pakcik tadi memikir dengan kota payah dan sebagainya supaya dia taklid mazhab Hanafi. Pasal mazhab Hanafi apa namanya, bercukur itu bukan hukum wajib, boleh ganti dengan tak. Tapi untuk kes baik kes macam itu dia. Kalau dulu zaman dulu lama dulu langsung dah tak jadi dah. Sekarang tak boleh nak strict sangat pasal haji nanti susah, bukan senang. Wallahu a'lam. Jadi itu yang kita risau. Okey, tak apa juga. Dari masa ke semasa sepanjang tahun, sepanjang perjalanan, alhamdulillah tuan-tuan, pihak berkuasa tabung haji mewajibkan semua orang yang nak urus jamaah haji mesti ada guru agama yang telah hadir muzakarah. Tabung haji sendiri dia pilih muasasah. Kemudian syarikat swasta yang dilesikan wajib ada guru agama yang telah pergi muzakarah. Alhamdulillah sekarang ini. Dulu yang jadi pembimbing jemaah haji ini saya pernah kenal, maaf cakap lah, orang Pencet Tentera.
Jadi pegawai waran, tegaskan pegawai waran kan. Pengalaman pergi haji ada, hukum hakam tak tahu. Bawa orang pergi haji. Itu tempoh saya pernah jumpa sampai ke Mekah kelahi dengan jemaah. Jemaah datang khusus. Ustaz mengajar khusus kata, duduk dalam bilik perempuan sama-sama perempuan boleh buka aurat. Sebab tidak ada larang ihram dengan tutup aurat. Tutup aurat ni kerana nak tawaf. Buka aurat bila-bila masa berdosa. Kalau dengan laki-laki ajnabi sama perempuan apa salahnya? Yang pembimbing tadi kata tak boleh kena bayar dam seekor kambing. Kambing Nabi sebab dia yang urus kambing. Itu pernah berlaku. Kelahi dengan kita. Dia datang ancam ustaz. Ustaz tu kawan saya baru pegah kali pertama. Ustaz belajar kat mana? Saya 7 kali bawa orang pergi haji. Dia kata ustaz nasib baik dengan ustaz kalau dengan anak no. Kalau saya kata tuan belajar tidak. Kalau ustaz tak 7 kali mari untuk beranak kat sini mati kat sini tak reti Pak Baji. Lain makcik kata saya khusus nak tabung haji. Tabung haji kata boleh. Cuba bayar kalau perempuan berhaji ifrad. Tak boleh tutup, tak boleh buka kepala 17 hari katakan. Agak-agak macam mana? Nak berak macam mana? Nak buka aurat tak boleh kan? Takkan pakai zigzag kan? Okey. Okey, syarat-syarat wajib haji. Ini bahasa standard. Bahasa mudah faham, siapa yang wajib pergi haji? Syarat-syarat wajib haji ni ada wajib haji sana, wajib haji penikmat. Mudah fahamnya, siapa yang wajib pergi haji? Orang tak cukup syarat ni tak wajib pergi. Okey, pergi tu sah tapi tak wajib. Sebab itu jangan susah payah. Haji ni orang sungguh-sungguh padahal Allah Ta'ala kata siapa yang mampu dia. Yang tak mampu tak payah pergi. Yang sungguhnya semayang. Ni yang jemaah tak pergi, haji pergi. Itu masalah. Kat Mekah nak pergi masjid tolak wheelchair. Kat Malaysia jumpa tak wheelchair hari Jumaat? Tak jumpa. Boleh Pak Cik ni musuh, tak boleh semain mak tak apa, musuh kan. Ada seorang arwah dah. Kawan tu. Asal cakap dengan saya cerita sakit pada lutut. Saya sakit lutut ustaz, lutut tak boleh. Bangun pagi, goyang-goyang dulu boleh. Tapi kalau cakap soal masak, coket boleh pergi bahan nak masak. Minatnya masak. Okey, pertama orang Islam, tentulah yang tidak Islam tak wajib, malah tak boleh masuk pun. Orang kafir tidak diwajibkan menaikkan haji, malah tidak dibenarkan masuk ke tanah haram. Kita sebelum masuk tanah haram kita jumpa checkpoint dan sebagainya, sampai di sepadan ada signboard non muslim kena U-turn, tak boleh masuk. Ada orang tanya saya, ustaz kalau dia masuk juga apa jadi? Mana saya tahu. Saya tak suka cerita mulut ke mulut yang tak ada fakta. Oh, cerita macam-macam daripada saya budak-budak lagi orang kalau orang kafir masuk akan jadi begitu begini. Tak ada dalam nas, tak ada fakta. Tak usah cerita. Yang penting Allah Ta'ala tak bagi masuk, insya-Allah Allah Ta'ala jaga. Kalau tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, lama dia Israel bom Mekah, Madinah. Ya kan, dia bom situ, dah dia boleh kuasa dunia. Tapi tak boleh. Betul tak? Oh tidak, dia buat alasan. Amerika boleh alasan, oh Bin Laden menyuruh dalam Kaabah, dia bom Kaabah dekat. Pergi kat Mekah, Bin Laden saja kita ni. Tapi bukan Usama lah. Majmu'ah Bin Laden Group. Pasal Bin Laden ni satu syarikat besar di Mekah, di Saudi yang kontrol power plant elektrik. Dan dia yang uruskan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya dapat cerita Bin Laden tidak akan benarkan orang lain yang urus masjid. Oleh sebab itu dia masuk tender, 2 masjid ni RM1 satu hari. Syria Saudi satu hari je tender dia. Siapa nak tahu? Dia belanja 100 juta. 360 riyal satu tahun. Bayangkan. Tak apa. Okey, yang kedua, balik cukup umur. Kanak-kanak yang belum balik tidak wajib mengerjakan haji. Malah menyusahkan kalau bawa gendong, bawa tawaf. Saya banyak kali cerita. Umrah pun saya boleh tidur tak nak. Saya pergi pun ada seorang bawa anak. Mungkin dia tak nak tinggal, tak nak jaga kan. Tak apa, dah sabar lah. Tapi susah. Dia paling akhir sampai ke airport. Dia paling akhir sampai ke bas. Anak tak bangun lagi. Ya kan? Itu tak cerita, tak kencing. Saya semayang angkat kaki sebelah, saya dah cerita kan.
Atas rem semai Jumaat, Allah cak kaki tengok pun anak India kencing air cak kat kaki. Apa jadi? Pas Jumaat. Menyusahkan kan? Walaupun boleh, hukum boleh, bapaknya niat untuk anaknya boleh haji sunat tadi atau umrah sunat. Tapi setiap kali anak langgar patah larang ihram, bapak kena bayar dah. Jadi yang bawa boleh saya kata susah buat lah, susah je umrah. Pergi tawaf sunat tak apa, bawa pergi tawaf sunat dan sebagainya. Okay. Orang berakal, akil. Orang gila tidak wajib pergi. Yang kita screen lah kat sini, setakat mana mungkin boleh kan. Doktor-doktor sudah diberi tanggungjawab untuk pemeriksaan haji, mesti cek dari segi nyanyuk tak nyanyuk. Dia bagi satu angka, dia tanya macam-macam, dia sebut balik angka tu. Adalah cara dia, saya tak tahu lah cara dia. Cuma seorang pakar tentang mental ini, ada seorang pakar nama Dr. Ismail. Saya jumpa dia dah bertahun-tahun dia pergi ke Mekah. Sebab sampai di Mekah baru biur pun banyak. Bayanglah kita kat kampung, makcik-makcik kita tak pernah naik kapal terbang ni. Sekali naik kapal terbang 8 jam. Dia bengil-bengang, dia tutup macam azan lah. Tutup 8 jam tak buka. Makan pakcik, duduk sebelah saya ni. Nampak apa? Pakcik makan termasuk angin. Aduh, sakit telinga tak ada buka. Bayangkan. Saya pernah jumpa jemaah saya sampai ke Mekah. Dia buka kain ihram, tinggal kain bawah saja. Dia merayap pergi. Sekali saya nak pergi mesyuarat, jumpa dalam tengah jalan. Bawa kuih lebih. Pakcik, saya tak ingat. Pakcik nak ke mana ni? Nak balik. Nak balik hotel mana? Nak balik Perak. Sudah. Saya kata kat hotel mana pakcik ni? Tengok name tag tak ada, apa semua tak ada. Last kali Allah Ta'ala tolong saya nampak ada benda, saya pun target benda tu pun kunci gini. Ada nama hotel kat situ. Satu hotel dengan saya pun. Dia pun sampai, buat haji fraud ni. Suruh-suruh pakcik ni buat haji fraud. Saya pun, pakcik hotel kita belah sana, pakcik balik sana ya? Ya, saya jalan dia ikut belakang. Sudah. Kita lagi meeting. Lalu jemaah kita kenal, nasib baik. Cik, tolong buat balik pakcik ni hotel kita, di bilik dia. Saya lagi mesyuarat. Balik. Biol tak tahu apa-apa. Asal keluar kaki ayam balik bawa kasut. Keluar kaki ayam balik bawa kasut. Bawah kaki dia penuh kasut. Tapi Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala tolong pakcik ni saya. Allah. Saya pergi 5 hari sebelum pukul saya ram dengan doktor. Jom doktor kita ram jemaah. Tengok. Masuk bila dia pakai suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh kenal Ustaz. Masuk. Pakcik apa khabar? Baik Ustaz. Pakcik tahu tak kita nak jumpa lagi Arafah ni? Tahu. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Oh bagus. Dia Arafah kita dapat apa pakcik? Melontar kan? Mana Ustaz nak wukuf dah. Betul dah. Pakcik buat haji apa sebenarnya? Haji fraud. Ni pakai seluar kain ihram kotor basuh dulu dia kata. Tapi alhamdulillah 5 hari sebelum wukuf dia sedar. Dia sihat dah ni. Alhamdulillah. Aduh macam-macam. Mereka merdeka bukan hamba. Ini tak payah bincang lah. Indonesia tak ada hamba kan. Yang keenam ada istita'ah, ada kemampuan, mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji. Kemampuan kita akan detailkan. Dan wajib hanya itu sekali seumur hidup. Satu kali je seumur hidup. Kecuali dia wajibkan diri dia nazar. Haji wajib ada 3. Pertama haji fardu. Sekali seumur hidup. Yang kedua ada kalanya wajib dengan kita nazar. Sebab tu Nabi larang bernazar dengan benda yang sukar. Zaman dulu orang tipu tabung haji. Dia begitu tabung haji, saya nak menyukar ni kerana haji nazar. Tabung haji terpaksa kena lepas, kononnya pasal dia bernazar. Sekarang mulai berapa tahun dulu dalam muzakarah, nazar tak boleh fikir sekarang ni. Sebab tentu jemaah ada banyak ditipu. Ya kan? Sekarang masalah ditipu mahram berpayah. Haji tak tahu lagi mudah-mudahan tidak. Kalau umrah, wanita bawah 45 tahun tak ada mahram sunnah tak akan lepas. Bisa. Jemaah yang nak pergi dengan saya boleh 10 orang tak dapat pergi kerana visa tak keluar kerana tak ada mahram. Nak dulu kita tipu-tipu anak saudara saya, sepupu cucu saudara saya dalam zaman tu kan.
Pernah saya kali bawa 8 orang mahram saya konon. Jadi sampai ke Arab, dia sampai ke imigrasi, saya takut Arab tanya saya. Saya minta pasport dia, orang tengok dalam visa dia tulis siapa nama kita, jadi kita apa hubungan dan sebagainya kan. Okey, tak apa sekali. Sampai ke Mekah Arab tahu dah, dia tak tanya apa, tanya tak ada jawab. Ya kan? Dia tak tanya. Sekali waktu balik saya terlupa. Saya pun masuk check in tu, masuk ke dulu. Mahram tak boleh masuk, orang kejar saya, Ustaz cari mahram, Ustaz tak boleh masuk. Tak ingat ada mahram. Okey. Syarat istita'ah, yang dikatakan istita'ah pertama pada diri kita, kemampuan yang ada pada diri kita sendiri, iaitu cukup bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Allah Ta'ala tidak mewajibkan orang pergi yang tak cukup bekalan. Bekalan ni saya perincikan ni. Pertama, perbelanjaan seharian. Zaman dulu tabung haji keluar surat, bawa bekalan atas anggaran RM30 satu hari. Kalau kita pergi 40 hari kali lah, itu bekalan yang nak ada ke sana lah. Okay. Sekarang tabung haji pergi dua sistem. Satu sistem muassasah, diberi makan, makan tengah hari, makan malam sudah disediakan bahan pemasak. Sarapan pagi urus sendiri. Minggu pertama pergi tabung haji bagi tiap orang, muassasah ni bagi tiap orang, tabung haji global yang disediakan makanan tadi. Bagi tiap orang atas kata tu ada gula, ada teh, ada cawan, kemudian tiap bilik ada cerik gebuh air elektrik punya. Okey, tiap bilik. Untuk seminggu je. Gula tadi sebelum kena mana kedai. Nak makan beli sendiri. Jadi jemaah haji muassasah balik beli sendiri. Cuma sekarang disediakan pula tiap hotel cafeteria. Nak memudahkan. Zaman dulu dah kita belilah dengan orang jual tepi jalan tu. Indon, Tani dan sebagainya. Saya tahun 2000, mulai tahun 2000 saya tak makan di tepi jalan. Saya tengok ada satu sejarah saya lah. Dia jual nasi lemak, nasi gabu, apa semua ada ni. Ada tu berdek. Sekali puasa datang, dia pun bungkus dengan plastik, pikul pada dia kejar pak puasa, dia pun masuk tong sampah. Tapi dia bungkus 2-3 lapis plastik tu masuk tong sampah. Saya pun cakap isteri saya, kita tunggu tengok apa jadi. Saya tunggu, saya tetap bergerak, saya beli aiskrim, beli tir, duduk di jalan, minum, makan. Bawa rasa tak ada, dia pergi ambil nasi tadi. Dia buang plastik bungkusan pertama tu kan. Dia pun jual balik. Saya pergi tengok dalam tu kahak antarabangsa. India punya kahak, Melayu punya kahak, Afrika punya kahak, macam-macam color, biru tu, hijau tu, itu. Okey, tak makan sampai sekarang. Tak boleh makan. Okey, tak apa, perbelanjaan harian. Pertama juga kena disediakan upah dan dam yang wajib. Yang belum buat salah ni tak kira. Iaitu pertama dam tamattu'. Kalau kita buat haji tamattu', harga kambing sekarang RM400. RM400 lah mudah. Dia apa yang kita fikir? RM400 seekor. Harga sekarang, harga tahun lepas RM395. Tabung haji kurang meriah. Saya sebut RM400 lah. Saya pergi tengok bau ni di halaman di tempat kandang kambing tu, kalau RM400 tu boleh lah. Kalau RM350 tu kami jalan macam ni. Kurut. Okay. Kemudian upah tolak umrah sekiranya kita tak sihat. Kita tak tahu. Siapa ke Mekah kena reserve duit ni. Paling anggaran RM400 lah. Harga sebenar antara 3 ke 3,5 untuk tahun-tahun lepas lah yang kita runding. Kita runding dengan budak-budak kerja tabung haji tu, ambilan musiman tu, ambilan sementara, upah tolak. Mana tahu kita sihat sampai ke Mekah depan. Ya kan, takkan berada heran sampai belah-belah hari. Okey. Upah melontar. Kalau kita tak mampu, sampai di Mina tak layak pergi melontar. Melontar biasanya upah standard rate dia 100 hari. Tapi kalau package dapat 300 untuk 4 hari. Biasa, tapi saya anggarkan 400 lah. Sebab tengok malu ni pun masih tak naik lagi upah melontar. Kalau kita tak lagat. Kalau lagat, melontar sendiri. Duit 400 di kapet. Okey. Upah tolak haji. Kapet jangan mahal, kadang murah. Saya risau ni. Dah 3 bulan kapet saya hilang di lobi. Dia tanya pula, Ustaz berapa ni kami kena ganti lah. Allah, saya tak sebut malu. Saya beli 1,000 harga kapet.
tambang lagi balik. Ya kan? Susuk nila lagi 310% tahun. Baru pakai 2 tahun. Oh, 20% kan? Okey, tak apa. Upah tolak haji. Balik pada Arafah Mina tak larat nak tawaf sa'i haji. Muzur. Upah tolak musim ni agak mahal kan orang ramai. Itu pun bergantung pada hotel dalam dekat. Cuma budak sana terpandai. Kalau hotel kita jauh 1 km, dia tak tolak 1 km ni. Dia naik teksi. Dia kita naik teksi sampai ke masjid. Okey. Upah tolak tawaf wada. Kalau nak balik besok, ini semua yang wajib ni. Nak upah tolak lagi. Jangan sebut lagi. Ada jemaah upah lagi. Dia kata, ni beritahu awak. Ni mana lebih kurang 2,000, anggaran kita tak usah usik. Kalau kita dah mampu buat sendiri, baru kita pakai kita ni. Anggaran saya lah. Kemudian cukup nafkah untuk tanggungan yang kita tinggal kat rumah ni. Okay? Tak cukup, tak wajib pergi. Pertama, perbelajar sara hidup. Jangan sampai pergi haji anak bulu. Dah cukup duitnya bagi. Persekolahan. Tengok pusing anak sekolah, yuran sekolah, buku sekolah dan sebagainya. Okay, kesihatan. Mungkin ada keluarga kita tinggal ni memang kena makan. Isteri saya arthritis. Makan ubat lebih kurang 300 bulan. Kalau saya nak tinggal di bertugas, saya beli ubat untuk 3 bulan. Sediakan. Jangan sampai tak ada duit beli ubat. Contohnya, rumah saya tu kata beli ubat, nak pergi susah. Beli ubat terus simpan. Kita sendiri pun nak pergi bawa ubat juga. Cerita rumah kita pun sakit betul juga dah. Okey. Kemudahan asas yang lain diperlukan. Yang wajib mesti kena uruskan. Sebab tu disunatkan sebelum kita pergi haji wasiat. Pesan-pesan, bukan wasiat panggil wasiat tu. Orang tu dengar syarikat tu dia datang tu. Tiap tempat jemaah haji syarikat buat wasiat. Wasiat ni pesanan. Bukan saja nak pesan duit, nak pesan benda lain, syukur juga. Okey. Ada kenderaan nak pergi, duit cukup pada sihat, kapal terbang tak ada. Yang ni tabung haji urus, jangan pergi tanya mas ada tak kapal terbang saya nak pergi haji? Tak payah tanya, diuruskan oleh tabung haji. Sebab tu tabung haji blok, biasa kita blok 100 penerbangan setahun. Okey, blok lah tu sampai last minute. Mungkin kalau kata tambahan apa, dia kira lah. Sebab tu kita akan jemaah haji biasa kita Indonesia ni kita uruskan jemaah haji ni. Seluruh syarikat dan juga tabung haji mengambil kira tambahan kuota 10,000. Mengambil kira nak sewa hotel, nak booking kapal terbang. Sebab last minute tak dibuat benda tu. Sebab tu syarikat kalau tak ada kuota tambahan, dia duduk dia. Baru ni rugi. Hampir semua syarikat rugi. Yang paling besar boleh banyak rugi pasal dia buat satu hotel pula. Satu katil harga 10,000 katakanlah. Berapa satu hotel? Contoh paling mudah, tabung haji travel dia blok 5,000 jemaah. Yang dia dapat 1,000 juga. Bayangkan. Cuma Allah Taala adil, dia gantikan. Sekarang ni orang pergi umrah. Syarikat saya boleh buat duit kerana orang pergi umrah. Mana boleh cover kemudian. Saya tanya syarikat macam mana haji? Tak apa, Allah Taala ganti. Saya tahun lepas Ustaz dia kata 2,000 orang sebab umrah. Sekarang dia daftar dengan saya, dia kata dah ada 10,000 orang. Nanti tak apa, mereka ni berani. Ada satu syarikat tahun lepas dapat kuota terlambat. Tak apa, dia tahu bayar sikit dulu, nanti bayar balik haji besok. Sebab dia kata orang pergi haji tak pernah nipu, tak bayar duit dah. Ada 1-2 nipu tu hak jemaah bingung lah tu. Haji B dan reket bukan besar tu bingung. Okay. Aman dalam perjalanan, tak ada peperangan, tak ada perompak nyamuk. Dalam perompak nyamuk sekarang peperangan. Aman, perjalanan itu urusan ini diatur oleh pemerintah, jangan risau. Tiada peperangan dan sebagainya. Yang kelima, sehat tubuh badan. Sehat, mampu bergerak, mampu melaksanakan. Yang tak mampu tak wajib pergi. Kalau pergi hajinya sah, bukan tak sah. Bagi yang tidak berupaya, gugur kewajipannya, namun hajinya sah. Yang nak wheelchair pergi, yang tak boleh bergerak pergi, itu tak wajib. Tapi begitu hanya sah. Sekarang ni tak ada siapa berani dapat penekanan pasal nak pilih harga. Siapa buat tak menang. Jadi tak pernah pergi. Nasib baik kota tu orang punya. Kalau kota kita punya, ingat tahun ni mungkin semua daftar orang boleh pergi kan. Kita bersyukur juga, saya syukur.
Ada kesempatan masa untuk menunaikan haji, maknanya apabila syarat lain cukup, masa tak begitu cukup. Ada kesempatan masa, bermaksudnya cukup masa, bermaksud boleh sampai ke tanah suci sebelum wukuf. Macam baru ni 3 hari, 2 hari sebelum haji diberi kuota tambahan. Ada sekelompok orang tak sempat sampai kena patah balik. Sana lawan dan wukuf, tak boleh masuk dah. Itu tak wajib pergi patutnya. Standard biasa apa namanya, Saudi Arabia standard biasa 5 hari sebelum wukuf dia tutup pintu masuk. Pasal nak urus tu tak sempat lah, nak sedia pas dan sebagainya biasanya. Okey. Tuan-tuan tak apa, maklumat sekarang moden, boleh masuk Kota Haji Contact Center, kita akan dapat maklumat di masa kena sabar je lah. Tu je musim haji lagi padat orang, telefon lagi susah dapat lain kan. Dengan pertolongan online yang kedua, boleh wajib pergi tapi dengan syarat orang lain tolong. Dia panggil badal haji, bahasa Melayu haji ganti. Orang Melayu tukar istilah, dia panggil upah haji. Orang Melayu panggil badal haji, upah haji. Tapi kena faham macam mana nak buat badal haji. Kalau tak faham, silap-silap jadi bedal haji. Pertama, orang sakit yang tiada harapan sembuh yang boleh dihajikan. Ni orang nak dihajikan dulu, pertama orang sakit yang tiada harapan sembuh. Walau bagaimanapun, kalau dia sembuh setelah dibadalkan hajinya, tiba-tiba sembuh, maka haji yang diupah tadi jadi sunat, wajib pergi sendiri kalau dia mampu. Okey. Bagaimana? Itu kena jelas tu. Saya pernah nak buat badal haji. Ni pekerja media Prima TV3. Ustaz, saya nak buat badal haji lah ke ayah saya. Boleh. Dia meninggal aku. Ada lagi. Tapi nak sangat dia tu sumpah upah haji. Gini lah. Kalau boleh saya nak jumpa. Okey, saya pun Ustaz boleh. Bawa ke rumah saya. Ayah dengan mak dia. Dua-dua zon. Ayah dia banyak pulang nipsi lah. Sama-sama nipsi. Dia dulu cerita sembang sambil minum saya, pakcik, kenapa nak suruh badalkan haji? Tunggulah sembuh. Tak sembuh dah saya Ustaz, pulang semua cerita panjang. Saya kata gini, pakcik boleh kita badal, tapi kalau pakcik sembuh, ditakdirkan Allah sembuh, maka wajib yang kita upah tadi jadi sunat. Kenapa sendiri? Oh, saya kalau sembuh tak apa Ustaz, saya akan pergi. Orang ada duit kan, dia nak juga maknanya. Takkan saya kata tunggu mati lah pakcik. Okey lah, urus je lah pasal ini. Yang kedua, orang terlalu tua dan uzur. Tua dah, mungkin tak sakit tapi Assalamualaikum. Tak hujan dia jawab. Kan? Jawapan betul tapi tak kena kan? Assalamualaikum, tak hujan dia kata. Datang naik apa? Dia kata, dah makan nasi dah. Dia kata, kan susah nanti. Okey. Terlalu tua, tak payah pergi. Boleh dibadalkan oleh orang yang berbuat. Orang yang telah meninggal dunia dan mampu mengerjakan haji semasa hayatnya, tak pergi haji tapi mampu, itu wajib kena badalkan. Ini wajib. Okey, kalau dia mampu. Tak mampu lagi. Peristiwa mampu ni sebenarnya ada berlaku, bukan tak ada. Ada. Baru minggu lepas, seorang Allah meninggal, umur dalam 40-an. Seluruh dunia pergi. Main golf kat Thailand tu biasa, macam kita pergi Rawang je lah. Nak mana hari ni? Pergi ke Phuket, main golf. Haji tak pernah, umrah tak pernah. Pasal dia rasa dia baru 40. Muda kan? Dia tak tahu yang muda lagi. Wajib dibadalkan haji. Okey. Termasuk yang tak mampu sekali, kota. Kita dah cukup semua dah, tapi kota tak ada. Jangan risau. Kalau kita mati, kita tidak berdosa. Tapi kebanyakan orang yang saya urus badal haji ini, saya lebih kurang dalam setahun dalam 60 orang yang saya urus badal haji. Bila tabung haji tutup, orang lain tak saya. Saya nilai lebih kurang 90% semua haji itu sunat. 10% yang wajib. 90% sunat. Nak buat badal haji kali kedua tak boleh. Tak sah. Haji ini nak lepaskan yang fardu saja.
Banyak kali orang pergi, ustaz, saya dapat badal haji untuk anak saya ni, anak saya auto accident, mati, dapat insurans banyak. Jadi saya dapat badal haji. Oh, bila matinya? 2 tahun lepas. Oh, baru dapat badal haji lah ni. Dah 2 kali dah. Ha? 2 kali dah. Tak sah. Itu panggil badal haji. Dapat duit saja orang. Saya pernah kat Mekah, suruh jemaah tu kerja, dapat balik rezeki dia. Dia kata dia tidur, dah 3 malam, mimpi jumpa dengan ayah dia. Jumpa ayah mimpi. Dia pun panggil orang, upah orang buat upah haji kaya dia. Padahal haji. Dia pun datang ke pejabat saya, Kuala Lumpur, ustaz begini. Dia kata, kenapa? Saya dah 3 malam mimpi jumpa dengan ayah, tadi sejumpa sebuah pada upah haji kaya. Oh, ayah belum pernah haji. Ayah, saya dah 3 kali bagi haji tu. Hai cik, tak dapat dah jadi pedar tu. Pergi kejar. Dia pergi kejar sebaik dapat balik. Kalau tidak tengok pasal-pasal. Tak boleh kita buat. Untuk okey. Itu yang kita nak buat badal haji ya. Syarat bagi orang yang mengerjakan pula, siapa yang boleh buat badal haji untuk orang? Pertama, telah menunaikan haji itu dia dah lepas haji wajib. Tak ada tanggungjawab, tak ada tanggungan. Mungkin saya teralih ke tempat bawah wanita. Bawah ujung. Ada dia. Sebelah dia kan ada kan. Teralih tempat. Muka surat apa? Muka surat 13. Bawah. Tu bawah mana wanita. Apa? Saya bahasa pergi kena dekatkan bahawa faham kan. Yang boleh buat pertama orang dah lepas wajibnya. Haji wajib dah tak ada pada dia. Yang kedua untuk seorang saja satu musim. Tak boleh buat ramai. Kalau saya buat upah haji orang, baca haji orang, seorang je. Sebab tu dia niat mudah sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala untuk bulan berbulan. Habis kita. Tak boleh sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya untuk sebagaimana nama-nama ada dalam senarai. Tak sah. Okey. Seorang je boleh buat satu musim pada satu tahun lah. Mesti berihram sama ada di miqat orang yang tak dihajikan. Mana kalau kita orang Malaysia dan haji Malaysia miqat sama ada haji tamattu atau haji ifrad lah. Okey. Atau miqat yang sama jauhnya, atau miqat yang ditentukan disepakati antara biasanya orang pada haji untuk bincang miqat automatik je. Kalau kita bincang miqat mahal upah haji. Sama dengan upah haji kita nak orang tu sendiri buat. Katakanlah saya nak ayah saya ni pada haji saya ustaz sendiri buat. Dia kena bayar package. Bayar package. Yang kita buat ni pengurusan haji kan saya buat pada haji. Bayar RM3,000 kat saya katakanlah. Kalau saya sakit saya boleh wakil pada orang lain. Baru harga yang kita buat sekarang. Sebab tu saya bawa badal haji, saya bawa wakil atas diri ni. Saya bawa menguruskan badal haji. Mana sampai ke Mekah siapa saja yang saya lantikkan. Sama dengan tabung haji lah. Saya pernah jadi wakil tabung haji mengakadkan dengan orang yang diupahkan di Mekah. Bagi dia interview, tabung haji boleh buat badal haji ni 3,000 orang setahun. Biasanya pukul 1 hari, pagi buka, petang tutup. Seluruh negara masuk komputer kan. Tahun lepas komputer jam terlebih. Kelang kabut dah sampai ke Mekah, tambah lah, dapat tambah lebih sikit je. Pernah 1 tahun forward ke tahun berikutnya. Pernah lagi. Okey, tak apa. Pengalaman saya cukup bersyukur lah. Tabung haji beri percaya pada saya satu masa. Ustaz menjadi panel temu duga warga emas. Ada 4 tahun saya dapat pengalaman. 1 tahun tu Ustaz, awal ni tak sibuk, Ustaz boleh tak bantu kami pergi jadi juruakad. Nak lantik orang buat pada haji. Okey, 4 hari pergi saya. Pagi sampai malam. Alhamdulillah. Syarat-syarat tambah bagi wanita istita'ah balik. Syarat istita'ah tambahan bagi wanita pertama mendapat izinan suami atau wali jika berkaitan. Maksud saya orang ni suami tak ada, wali tak ada, mati lama dia mati dah tua. Nak minta izin siapa? Izin diri sendiri lah. Yang kedua ditemani oleh suaminya. Yang paling best, yang paling baik. Atau mahram, bukan muhrim.
Muhrim orang dalam ihram. Mahram ni orang yang diharam kahwin atau kumpulan wanita yang dipercayai siqah. Boleh lantik 2 orang paling tidak wanita lain jadi mahram kepada seorang wanita. Wanita dengan wanita boleh, wanita lelaki tak boleh. Okey, kita akan masih berurusan dengan ni. Mahram untuk yang menurut bagi seorang wanita, suami sama mahram dari segi suami. Suami bukan mahram, suami itu ditemani. Boleh jadi mahram, dia bukan dia haram kahwin. Okey, kalau seorang wanita ke atas ayahnya, datuknya, sampai ke atas lah. Ayah, datuk, moyang, yang monyet habis sekali kan. Okey, ke bawah anak cucu, cicit, cicak. Katakan. Bawah boleh, ya? Ini dari keturunan. Ke sebelah abang, anak saudara, cucu saudara dan sebagainya. Anak saudara, cucu saudara, ke bawahnya lagi. Boleh. Begitu juga adik, anak saudara, mana anak pada adik, cucu saudara dan sebagainya. Sebelah atas, bapa saudara sahaja. Anak bapa saudara tak boleh. Sepupu bukan mahram. Sepupu boleh kahwin. Begitu juga bapa saudara sebelah ibu. Sepupu tak boleh juga. Itu mahram dari segi perkahwinan. Mahram dari segi keturunan, nasab. Okay. Dari segi perkahwinan, menantu perempuan bawa menantu laki-laki. Menantu dengan mak mertua mahram seumur hidup. Apabila kahwin dia dengan anak kita katalah, maka menantu itu mahram seumur hidup walaupun dia bercerai suami isteri tadi. Bapa mertua, okey, katalah saya menantu perempuan saya, mahram seumur hidup dengan saya. Okey. Atau anak tiri lelaki. Anak tiri. Anak tiri dengan bapa tiri lah, serupalah. Anak tiri kalau perempuan bapa tiri, anak tiri lelaki. Kalau apa nama ni perempuan bapa tiri dia. Bapa tiri itu mahram seumur hidup. Okey. Dan anak susuan itu yang menyusu. Segi menyusu. Ada 3 senarai dari segi mahram. Carilah. Sekarang ni banyak orang-orang yang saya pergi baru ni, ada seorang tu pak cik tu, anak dia tak boleh pergi umrah pasal tak ada mahram. Dia pun belanja lah dia pergi. Senyum lebar sampai ke telinga. Dapat pergi pasal anak belanja. Seorang tu pula 3 beradik pergi. Adik-beradik dia 2 wanita, bawa seorang adik-beradik dia lelaki pasal nak pergi umrah, tak ada mahram. Allah a'lam bissawab. Ya. Boleh. Adik-beradik ni sama ada seibu seayah. Ni adik ini, adik abang. Sama ada seibu atau seayah. Boleh. Boleh. Okey. Okey, jelas insya-Allah. Berapa dia tu? 12.5 patut pun tak berapa senyap, tak berapa bising kan. Pasal apa tak berapa bising? Pasal kaki tak rasa dekat mana. Nak berhenti ke? Kita tengok setakat mana kita sampai. Ini hadis Nabi tentang mahram tadi. La tahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakuna 3 ayyam fasa'ida illa wa maha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahram minha. Hadis Muslim. Tidak halal, mana tidak boleh, tidak benarkan bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhirat bermusafir selama 3 hari atau lebih. Mereka ditemani sama ada oleh bapaknya atau anaknya atau suaminya atau saudara lelakinya atau mahramnya. Okey, jenis-jenis haji. Ini ringkas ni, tidak berat. Pertama haji fardu yang saya sebut tadi. Okey, haji fardu yang pertama kali kita buat dalam ayat ini. Berhimpun 2 haji. Belum buat haji fardu dah nazar haji. Maka pergi pertama lepas haji fardu dulu. Pergi kedua baru jadi nazar haji. Haji nazar. Sebab itu dengan bernazar dan haji. Baik. Saya pernah jumpa ni jemaah ni mengaji pada saya di Jabat Kampung Haji. Saya pergi Jabat Kampung Haji ada nak keluar masuk duit atau keluar tak ingat. Kebetulan Kampung Haji tayang ceramah-ceramah haji. Kebetulan saya ceramah dalam skrin tu. Jadi makcik dia tengok ke saya. Dia tu ustaz ni. Kata lebih kurang aku saya kata. Nak tanya sikit lah, dia kata, tanya, makcik ni dulu bernazar pergi haji. Dah pergi haji ke belum yang wajib? Dah.
Lepas tu tak pergi lagi sampai sekarang. Pasal apa makcik tak pergi? Dan Nazar tak pergi. Sibuk sekali cucu, jaga cucu. Dia kata, tak boleh pergi haji, jaga cucu. Saya kata makcik, kalau cucu tu sampai mati tak letak selesai. Orang lain beranak kita tak jaga, biar dia. Siapa suruh beranak, dia tak jaga. Kena pergilah, kita wajib pergi. Kalau makcik mati, tak sempat pergi, makcik kena wasiat pada siapa-siapa bahawa ada nazar, maka orang itu terpaksa upah. Kena badalkan. Pasal itu wajib, ya kan? Okey, menggunakan harta pusaka tadi. Okey, yang kedua haji badal yang kita sebut tadi atau haji niyabah diganti. Yang ketiga haji sunat. Mana pergi